Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampak macam tak masuk lagi ni. Okey. Alright. Nampak gaya yang ni kita kena betulkan. Pernah dengar tak apa yang dia panggil Murphy's Law? Inilah Murphy's Law. Benda yang kita tak nak berlaku, dia akan berlaku. Tapi apapun, kalau kita sentiasa boleh mengukirkan sedikit senyuman dalam keadaan tertekan, walaupun you memang tertekan. Stres juga ni sebab sebelah sini tak ada mikrofon, tapi dia pakai phone, orang kata apa, handphone tu juga. Baik, kita nak cerita pada malam ni, saudara sekalian, satu topik yang ramai orang tanya, terutama sekali orang baru. Dan mungkin ada perubahan bagi orang lama pun. Kadang-kadang dia confuse, doktor ni dah kata boleh minum kopi lah pula. Mula-mula dulu masa dia start, kopi memang dia anti betul. Lepas tu dia kata sekarang 2 kali seminggu tu memang boleh makan daging pun, kecuali daging-daging yang banyak injection tu dia masih lagi kita tak benarkan lah. Ok, so kita nak perbetulkan supaya D&D diet sesimpel mungkin dalam masa 10-15 minit ni. You copy nota ni bagi orang baru terutama sekali, atau orang lama yang dah lupa diri. Maksudnya dia dah baik, kadang-kadang dia dah buat disiplin sampai 6 bulan, dia dah nampak blood pressure dia, kolesterol dia, diabetes dia pun dah, alhamdulillah kan, dah improve, sampai kan doktor pun tak perlu bagi ubat lagi, ataupun dia sendiri berhenti kadang-kadang sebab dia tengok benda tu dah cantik, dia boleh berhenti dan pergi check dengan doktor. Doktor pun tak komplain apa-apa. Itu berarti you dah, orang kata apa, aman. Tapi bagi mereka yang masih lagi mencari-cari jawapan, boleh tak you pay attention pagi-pagi sekali, dengar ya, D&D diet yang you boleh copy awal-awal daripada pagi-pagi lagi sampai malam. Jangan langsung, kalau boleh ada 3 ni kalau you tengah sakit. Saya ulang, kalau tengah sakit. Kalau tengah you sihat walafiat, tak apalah, lepas-lepas sikit pun dia ada juga leeway dia, adalah ruang untuk dia orang kata apa, main-main sikit. Tapi kalau you tengah sakit, terutama sekali dah kena kanser, dah kena diabetes, nak kena potong kaki, you punya kidney pun dah stage 3 dah, semua tu, you kena jaga betul-betul. Boleh tak? Ada psoriasis lagi. So pagi-pagi sekali, boleh tak saya share dengan you yang 3 pantang tu apa dia tadi? Gula, okay, semua dah tahu. Dan gula yang tak nampak pun, terutama sekali yang dah diproses di supermarket, semua yang di atas shelf tu confirm dah ada bahan-bahan tambahan. Semua tu dipanggil processed food, especially carbohydrate out, completely out, yang berkarbohidrat. Maksudnya ada gula jugalah. Jadi termasuk kuih-muih dan sebagainya. Untuk masa ni 2 bulan pertama you kena disiplin betul-betul. Boleh ikut tak D&D diet ni? Nombor 2 ialah susu. Kecuali you pergi perah sendiri, selalu saya kata. Tapi susu semua dalam kotak semua tu jangan tempoh. Dan juga daging buat sementara waktu, maksudnya daripada binatang ataupun daripada laut. Just untuk 2 bulan pertama supaya you boleh betulkan balik keadaan you dulu. Dan bangun pagi, saya contohkan satu daripada yang saya cerita ni yang saya buat, supaya sebagai orang panggil sampel. Tak semestinya you kena ikut direct, cuma saya nak bagi tahu apa choice yang saya buat. Ini adalah saya akan masukkan barley. Nampak tak barley ni? Lepas tu saya masukkan air lebih kurang 300 ml. Saya akan simpan ni untuk besok pagi. Faham? Ni lepas you nak tidur pun boleh, ataupun lepas maghrib you dah masukkan ni. Cukup semalaman infusion air barley. Gantinya kalau tak ada air barley, air celery. Tak ada gula, tak ada apa-apa. Boleh tak boleh ingat ni? Ataupun air nasi yang you tak nak tadi tu, air dia tu jangan buang. Besok pagi-pagi you minum ni. Kalau air kosong pun boleh, air mineral lah, RX water tu. Tapi you kena letak 2 calit garam bukit atau RX salt tu, yang saya keluarkan daripada garam buluh, garam bario semua kan, saya dah mix tu supaya dia ada multi vitamin, multi mineral, yang banyak mineral tu. Himalayan salt, Celtic salt kan. So you minum lebih kurang berapa, 300 ke 500 ml. Buat ni, kalau tak habis tak apa, pergi ni lah toilet dulu, semayang dulu, nanti lepas duha you nak habiskan lagi, lepas nak baca Quran, nak minum sikit-sikit, no problem. Asalkan you habis 500 ml sepagi. Boleh-boleh.
Ingat tak? Itu nombor 1 DND diet. Saya ulang, itu dipanggil water therapy first. Siapa faham tulis kat situ. Okey, kalau tak boleh ingat, saya bagi lagi sekali. 500 mil satu pagi. Kalau tak boleh habis sampai pukul 10, pukul 11 tak apa. Asalkan jangan minum dekat sangat, nanti bila you nak makan pukul 12, pukul 1, saya nak bagi you diet yang nak makan tengah hari. Tapi sebelum tu you takkan nak minum air saja kan. Jadi kita kena jamu selera kepada bakteria kita pula. Semua ada sebab, bukan saya suruh minum saja-saja je. Yang tu semua dipanggil water therapy, sebab water comes first. Body kita ada 70% air. Jadi bangun pagi tu air dahulu. Lepas tu kalau boleh break setengah jam, baru you ambil contoh berat badan you. Boleh ingat, berat badan you kali dengan 10. Saya ulang, berat badan kali 10 jadi berapa gram? Katakan saya 70 kilogram. Berat badan saya yang ideal. Lepas tu, tapi kalau you masih lagi 90 kg, kena bagi makan banyak lagi lah, sebab bakteria you pun kena dijamu selera lebih. Cara nak jamu selera ialah berat badan kali dengan 10. Formulanya jadi berapa gram. Ni saya nak bagi ni formula ni, ingat. 70 kali 10 jadi berapa? 700 gram. Ni saya nak bagi tahu 700 gram macam mana. Bila dibuang kulit, buah yang masuk, buang biji, lebih kurang 700 gram. Ni dia, banyak ni. Boleh habis tak? Hari ni saya dapat makan sedikit langsat, duku langsat. Oh, best ni rambutan, tak berapa best lah, kecil. Tapi Alhamdulillah ada juga. Dan ujung sekali, saya rasa lebih kurang, saya tak timbang pun, tapi setiap hari duk makan, kita dah tahu banyak mana. Ini manggis ada 4 biji lebih kurang, kan kita dah buang kulit semua. So lebih kurang you nampak macam banyak sangat ni, tapi sebenarnya boleh habis. Boleh tak boleh? Kalau tak sekali duduk habis, buatlah 2 kali duduk. Atau pukul 10 nanti you lapar, you ambil lagi 3 biji manggis ke, macam tu. Lebih tak apa, kurang jangan. Boleh ingat? Apa tujuannya? Adalah untuk bagi makan you, memanglah kod lapar, tapi yang sebenarnya lapar siapa? You punya bakteria. Dah semalaman dia dah proses makanan yang semalaman, dia sekarang dah dahaga, dah lapar semua. You dah bagi minum, you dah bagi makan, you pun rasa sama-sama seronok. Kan antara bakteria dengan kita ni kena berkawan rapat. Itu asas kepada DND diet tau. You jangan ingat seronok-seronok saya nak suruh you jolok juga buah, walaupun you tak suka makan pagi buah kan. Diabetes pun sama, orang kanser pun sama, orang biasa-biasa lagilah boleh. Tapi saya kata orang diabetes dan orang kanser jangan ambil buah yang terlalu apa? Terlalu ranum, terlalu masak, sebab dia terlalu tinggi dengan fructose dia. Tak bagus lah juga kalau tinggi pun, kan, sangat-sangat. Dia agak-agak yang tengah keras lagi tu. Lagi kalau mangga tu kalau boleh buat macam colek tu, mangga tu lagi bagus. Jangan tunggu lembik dah berair. Itu untuk orang yang sakit dikurangkan. Yang bagusnya sebab dia banyak fiber lagi kan. Okey. Boleh ikut semua. Buah-buah you pilih sendiri. Antara 3-4 jenis campur tolak. Berat badan kali 10. Habis? Boleh ingat semua? Tulis kat situ siapa faham? Okey dah. Kalau faham kata faham, kalau tak faham yang lain tu ikut siapa yang faham tu. Tanya dia orang. Sama-sama tolonglah orang-orang senior ni. Okey, habis. Jadi katakan you lapar lagi pukul 11 ke pukul 10.30 kan, selalu duk kena kari pap lah, kadang-kadang kena roti canai, nasi lemak lagi kat office semua tu. Sekarang you jangan. Sebab apa? You kena based on whole food, plant based, makanan yang kalau boleh tak diproses, berasaskan kepada tanah, daripada tanah, maksudnya tumbuh-tumbuhan, bijirin, sayur, yang tu digalakkan. So you boleh ambil apa? Kacang-kacang, you boleh ambil macam cashew nut, walnuts, ataupun ambil ni lah pistachio ke. Kalau paling-paling busuk, ambil ni lah, orang kata apa, buah-buahan sikit lagi kalau you dahaga juga, ataupun minum air kelapa ke apa-apa, boleh, no problem. Okay, kalau nak kopi pun boleh, kopi okau sahaja, atau teh okau, maksudnya no sugar, of course no milk lah kan. Boleh ingat? So boleh tak tengah hari pukul 10 tu nak? Boleh ingat? Okay. Lepas tu nak makan, no water. Kalau nak minum, tetapi jangan terlalu dekat. Bila nak ambil makanan tu, you ambil 2 gelas air. Salah. Okay. Jangan ambil air sebelum
kecuali untuk nak basahkan tekak lah, no problem lah kan, jangan sampai tercekik pula kan. Okey, so lepas makan pun jangan minum air, okey, banyak-banyak, okey, kalau nak setengah jam sebelum, dan mungkin 1-2 jam lah lepas makan. Sebab apa? Kita tak nak dilute you punya hydrochloric acid. Sebab apa? Kita akan makan satu lagi jenis buah-buahan saya lupa nak tunjuk tadi. Pembantu rumah saya tolong buatkan untuk 700 gram. Dia minimumnya 2 mangkuk macam ni, boleh ingat? Okay, ni satu ni lebih kurang 300 gram lah. Ada melon dengan mango, boleh nampak tu, melon dengan mango contoh. Kalau boleh lagi banyak warna lagi bagus. So kalau pagi tadi saya kena habiskan 2 ni lah. Yang ni buah nona, nampak tak buah nona yang ada biji hitam-hitam tu? Nampak tak? Ni buah nona, ni jambu. Jambu biasa je, okey. So buah nona ni sedap. Okey. So boleh contoh saya dah bagi kat you. Alright. Lepas tu bila datang pukul 12 atau pukul 1 tengah hari nak lunch atau nak dinner, untuk orang baru mesti nak makan 3 kali sehari kan. Untuk orang lama kalau you dah biasa dengan lapik perut sikit dengan kacang-kacang, saya katakan dengan isi kelapa ke apa sikit, kelapa muda tu, tengah hari you masih kenyang, you minum teh lah atau kopi tengah hari tu, atau you nak ambil sedikit lagi katakan apa yang boleh katakan kalau ada ubi direbus yang banyak karbohidrat dan sebagainya tu, cuma nak ambil ubi saja boleh, tetapi sebenarnya belum cukup lagi itu, kecuali kalau you nak buat apa orang panggil kudapan saja, tapi nak makan betul lunch and dinner, you kena siapkan plate 1 dan plate 2. Tapi orang Melayu, orang kita, orang Malaysia, kita campur sekali. Kalau Mak Saleh dia ambil salad bowl, lepas tu dia ambil main dish, makanan yang dia nak makan betul lah. Tapi saya senang je, paling senang saya ni tengah hari atau malam makannya pilih antara satu, you kena banyakkan salad pula. Jadi salad ni ataupun ulam-ulaman, contoh you kena ikut formula berat badan kali 5. Tulis kat situ berat badan berapa kilogram tadi, saya 70 katakan, so kali dengan 5 jadi berapa? 350 gram. Itu dipanggil plate pertama yang wajib. Plate kedua tidak wajib, optional. Kalau you dah kenyang dengan plate pertama, you tak payahlah makan plate kedua. Plate pertama tu semua yang hijau, semua yang sayur-sayuran, campur tolak. Kalau ada cili benggala ke, orang panggil bell pepper tu yang besar tu, yang warna traffic light tu, merah, hijau, kuning tu, you potong-potong semua tu jadi macam ni. Nampak tak? So kalau you tengok dalam ni ada macam-macam lah. Kalau saya malas nak cari plate nombor 2, plate nombor 2 selalunya kalau orang kita, terutama sekali orang Melayu, mestilah kena ada nasi ataupun nasi putih dan sebagainya. Tapi untuk D&D diet, kalau boleh jangan nasi putih, kecuali kalau you dah buat nasi lemak sikit pagi tadi, masa sekarang boleh makan. Tapi saya galakkan you ambil karbohidrat yang tinggi serat, seperti ubi, keladi, apa lagi, ubi keledek kan, ataupun apa lagi satu macam ubi kayu pun boleh kan. So you kalau nak kenyangkan lagi lah, sebab kalau ni bagi saya dah cukup kenyang. Tapi kalau you terliur tengok family you tengah ambil gulai atau ada pajri, ada terung, semua tu silakan, sebab tak ada masalah. You boleh cuma nak makan dengan apa tu, cari beras perang. Tapi kalau you dah kenyang dengan ini dipanggil mangkuk pertama. Dan plate pertama ni mesti ada bahan-bahan yang menghijau, ada macam avocado, ada cili tu, nampak tu. Lepas tu ada saya bubur kacang kuda, lepas tu timun, ada kadang-kadang kita bubur tomato. Okey, silakan. So mestilah berwarna-warni, ni dia panggil rainbow food. Boleh ingat? Okey, yang ni adalah wajib setiap lunch atau dinner ataupun dan dinner. Saya guna perkataan atau dan. Atau tu setengah orang dia betul-betul nak reduce weight, dia makan sekali je, lunch atau dinner. Atau orang yang dah steady badan dia nak makan 2 kali, silakan. So ini antara contoh salad. Tapi tak payah ikut macam ni. You boleh buat cara kampung kita. Kadang-kadang saya ambil pegaga ataupun ulam raja, tenggek burung,
ni lah, jantung pisang, pucuk ubi kayu, silakan. You yang kena celur, you celur. Yang kena dengan sambal, ambil dengan sambal. Dengan tempoyak, silakan. Dengan apa lagi, cencaluk, dengan sambal belacan sikit-sikit pun no problem. Walaupun ada daripada laut semua tu. Tapi kita jangan berkira sangat. Sebab nanti sedih nak ikut diet ni kadang-kadang. Bunyi diet pun orang dah meluat, betul tak? Sebab tu saya terpaksa juga guna perkataan diet. Sebab you kena ada sikit disiplin. Bohonglah kata makan macam mana pun boleh baik, bohong. Kalau you kata apa makan pun boleh baik, itu I rasa Tuhan akan marah kat kita. Sebab apa? Kita tak gunakan otak yang waras. Mana boleh makan apa pun. Zaman sekarang lagi banyak high fructose corn syrup, artificial sweetener, MSG, GMO. Semua tak mau kita jaga ni pun tak tentu pesticide kita dalam ni dah cuci bersih atau tidak. So make sure rainbow food, ada daun-daun yang berbagai warna, ada beetroot, masuklah apa-apa pun. Okey, yang wajib setiap hari saya mesti ada, saya bagi tahu kat mate saya ialah tolong siapkan apa ni, siapa tahu apa ni? Dalam ni mesti ada sekurang-kurangnya, kalau masa tu ada bajet lebih, kita ambil 1-2 biji avocado. Buka kulit dululah, of course. Memang very good this one, okay? Sebab this is number 1. Okey, number 2 yang wajib selalu saya, kesukaan saya, you tak semestinya ikut. Dia panggil timun, ataupun setengah orang guna perkataan zucchini. Ada 2 jenis lah, yang warna kuning lah. So 2 ni mau tak mau mesti ada dalam saya punya plate number 1. So saya dah ada sikit mesin yang boleh buat macam spaghetti tu, tak macam mie tu. Jadi kita kan kalau nak makan mie banyak, laksa banyak, tak boleh. Sebab itu terlalu tinggi karbohidrat. Tinggi sangat. Kalau seminggu 2 kali tak apa. Ni saya nak cerita yang seminggu 2 kali pula. Sebelum tu, you kena faham dulu. Dinner dengan lunch ni dah semua faham belum ni? Plate 2 you confuse kan? Plate nombor 2 bermaksud lagi 1 mangkuk macam ni jugalah. Kalau pakai mangkuk, kalau pinggan 2 pinggan lah. Okey, kalau you dah ada dalam ni katakan kacang kuda, ataupun ada humus, ataupun kan tak humus yang dah dibuat daripada kacang kuda tu diblendkan, ataupun selalu saya kata terung yang dah dibakar, ada sambal, lepas tu tempe, apa lagi? Kalau Indonesian tu dia buat apa nama tu, yang apa nama ni tu, yang macam tofu, taukuan semua tu. Kan, yang tu macam solid food, tempe semua tu, you bubuh sebelah plate nombor 2. Jadikan tu pengganti nasi you. Kenyang babe, jangan risau. Pasal kenyang you jangan risau. You makan bukan kira kalori ni. Makan aja pun banyak pun. Tetapi jangan kurang daripada 350 gram. Kalau berat badan 70. Kenapa? 70 kali 5. Tadi pagi kali berapa? Kali 10 buah-buahan. Sayuran kali 5 berwarna-warni juga. Boleh? Habis. Itu je. So kalau you makan siang pun macam tu, malam you tukarlah menu lain pula kan. Katakan you tukarlah nak buat sup sayur pula. Takkan hari-hari nak jadi macam kita jadi kambing pula nanti kan, makan macam makan sayur, makan rumput je. Okey, tapi boleh macam-macam cara nak. Kalau setengah orang tu dia pandai, dia buat salad dia macam-macam style dia. Dan orang Melayu ni banyak dengan ulam-ulam. Kalau dengan petainya, dengan jeringnya, jering pastikan you masak, jangan pakai jering yang pure, yang apa orang panggil, yang tak dimasak tu. Okey, habis. Lepas tu you nak bubuh dia punya apa, dia punya dressing dia selalunya pakai yang berbentuk ni lah, yang natural lah, jangan yang ada susu, ada gula semua. You tengok elok, selalunya yang bercuka, ada limau, ada honey sikit semua tu boleh. You baca dulu elok jangan ada yang 1000 Island semua, tak boleh. Okay, mayonnaise semua memang tak boleh. Ada telur pula tu dalam tu. Okay, habis. Apa lagi saya nak tunjuk kat you? Malam ni kita dah habis pukul 8 tutup kedai. Patut sekarang saya dah tak boleh makan apa lagi dah. Ni saya punya dinner tadi tak habis lagi. Nak tunjuk kat you dulu. Kita tutup sampai besok pagi, subuh. Lepas kita punya tahajud tu, kita boleh pelan-pelan minum lagi sekali. Ambil masa. Lepas kita semayang subuh, boleh kita ambil buah-buahan. Sambung balik. Hari Isnin dan hari Khamis puasa. Puasa macam biasa. Sahur buah lah. Sahur macam breakfast, jangan pening kepala tau. Buka puasa macam kita punya lunch atau dinner, cukup lah. Dan you lapar sikit, tak adalah more-more pukul 10 malam, tak adalah. Sebab kita tutup pukul 8 malam. Kita punya rumah, kedai kita ataupun restoran kita. Jadi kita nak makan malam, kalau lapar juga, ambil apa? Kopi ataupun teh, silakan. Teh pula ambil teh hibiscus,
dengar balik lecture saya. Pilihan macam-macam ada. Okay? Nak buat serai, nak buat daun salam, nak buat pandan, semua no problem. Okay. So malam ni, lepas tu pagi-pagi saya mesti suplementkan dengan ialah orang dah tua, lagi pula bekas kanser pula tu, lagilah saya kena risau kan. So kebetulan Tuhan bagi rezeki. Anda ni bukan soal nak tunjuk produk saya, tapi memang saya akan cari pun kalau saya tak buat produk ni. Saya mesti ada omega 3 sebab badan saya yang berumur dan sakit gout semua ni, kita kena selalu kurangkan inflamasi. Namanya DND 369 Sacha Inchi Oil lah. Okay, you nak ambil yang dengan E pun ada, vitamin E yang saya tambah latest ni. Kalau yang biasa, yang original, dia tak ada vitamin E, tapi omega 3 69 dia cukup. Okay, yang ni one of the best. Tuhan bagi rezeki. Saya bukan tahu sangat, dulu dah belajar 3-4 tahun ni, saya dapati ramai orang dan banyak scammer pula tu. Kalau scammer ni dia tak bagi phone number dia suruh beli COD, jangan beli, sebab itu semua scammer. Saya tak pernah buat cash on delivery sebab kita boleh lindung kita punya identiti kalau nak menipu. So jangan percaya kepada yang kata beli COD. Okay? Dan kalau tak pasti, cek dengan admin saya dulu baru order. Okay? Lepas tu nombor 2, saya mesti ada Santera. Santera ni D3K2. Pernah dengar? Okay, vitamin D3K2 wajib lah kan, sebab itu bapa kepada semua mineral dan vitamin, ataupun the best vitamin ialah D3 bersama dengan K2. Zaman COVID ni, zaman virus banyak, banyak influencer ni, kita kena kuatkan dengan haba jala. Ni Tuhan bagi rezeki melalui habatus sauda, chamomile, empedu bumi, vitamin C, zinc, semua ada dalam tu. Dan last kali saya bawa mana-mana pun pergi, sebab apa? Kadang-kadang ada bahan-bahan macam celery saya minum tu rasa pahit sangat, kadang-kadang saya titis 2 titis dalam 1 gelas macam tu dah cukup. Kalau air Bali ni pun kalau rasa macam nak manis sikit, ambil 2 titis je. Faham tak? Stevia. Tapi special stevia lah, sebab ada stevia yang lepas kita minum kita tak suka kan, kita meluat kan. Kita ada formulation untuk betulkan supaya dia tidak rasa after taste. Cukup dulu saudara-saudara sekalian. Supaya tak lupa kepada puasa ya. Ingat Isnin Khamis kena puasa. Hari putih pun kalau you tak travel apa-apa, puasa 13, 14, 15 bulan Islam, cukup tengah-tengah bulan tu kan. Kalau you ikut macam tu je, dengan gaya hidup, dengan tidur cukup, dengan hati yang sentiasa tenang kan, maka kita bolehlah menjadikan dunia kita ini bahagia, akhirat kita syurga. Dan jangan lupa sentiasalah cuba lepaskan, let go and feel good all the time. Yang paling penting ialah Sacha Inchi Oil ni. Pastikan ada brand yang betul-betul, dan kalau boleh tengok betul-betul ada ni. Kalau nak check, you boleh scan sekali. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.